Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya dan seorang lagi ahli grup 3 akan membentangkan idea projek atau project plan yang telah kami rancang dan akan kami laksanakan di bawah subjek pembangunan lestari. Terlebih dahulu saya ingin memperkenalkan ahli grup 3 terdiri daripada saya, Muhammad Firdaus, Nur Syahana, Fatim Mukhlisah, Siti Nur Zulaiha dan Nur Ira Izzati. Pada mulanya, projek yang kami rancang adalah berbentuk kempen yang memfokuskan kepada 17 matlamat pembangunan lestari. Namun, sedia maklum diketahui, negara sedang dilanda wabak COVID-19 dan memaksa kami mengubah suai idea asal kepada idea yang akan dibentangkan. Pengubahsuaian saya maksudkan adalah dari segi fokus kepada kempen yang akan kami laksanakan. Kami masih mengekalkan kempen, namun disesuaikan dengan Perintah Kawalan Pergerakan PKP yang diumumkan kerajaan, iaitu kami akan mengadakan online campaign. Perbezaan dari segi fokus yang saya maksudkan adalah pada kali ini kami akan memfokuskan kepada 3 elemen pembangunan lestari, iaitu persekitaran, sosial dan ekonomi, khususnya persekitaran. Isu persekitaran yang ditekankan dalam kempen ini adalah pencemaran yang disebabkan oleh plastik. Saya ingin berkongsikan statement daripada Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB yang menganggarkan sejumlah 9 juta tan plastik yang dilepaskan ke laut setiap tahun dan membunuh banyak hidupan laut yang merupakan sumber makanan juga kepada manusia. Dan rentetan kepada pembuangan plastik ini juga menjejaskan pendapatan nelayan, industri pelancongan dan kerugian wang ekoran kerosakan ekosistem hidupan laut. Dan daripada jumlah anggaran PBB ini, 2,000 tan adalah straw plastik yang juga merupakan 10 barang plastik yang paling banyak ditemui. Maka secara keseluruhannya, kempen yang kami akan jalankan ini adalah memfokuskan kepada penggunaan straw plastik yang akan digantikan dengan penggunaan straw besi atau stainless steel straw. Maka secara rumusan, kempen yang akan kami laksanakan ini adalah kempen kesedaran tentang bahayanya penggunaan straw plastik, dan sebagai alternatif kami akan menggalakkan peserta untuk menggunakan straw besi. Seterusnya, bagi objektif online campaign kami iaitu biru itu hijau ialah yang pertama, memberi kesedaran tentang kepentingan penggunaan straw besi dalam kalangan masyarakat. Kami percaya dengan usaha kami mengadakan online campaign ini, kami dapat membantu masyarakat dengan memberikan satu alternatif yang baik dalam usaha penjagaan alam sekitar, di mana dalam kempen ini juga masyarakat akan digalakkan menggunakan straw besi dan juga membawa bekas sendiri, terutama sekali ketika pergi ke kedai makan, restoran dan sebagainya, untuk mengelakkan penggunaan polistiren yang akan merosakkan alam sekitar. Objektif yang seterusnya iaitu yang kedua ialah dapat menambah ilmu pengetahuan yang sedia ada tentang kelestarian kepada masyarakat. Kami juga sedar bahawa ilmu kelestarian ini tidak semua individu ada untuk langkah menjaga alam sekitar. Jadi melalui online campaign yang kami adakan ini, kami juga akan memberikan maklumat-maklumat yang baik dan jelas tentang kelestarian, seperti maklumat tentang SDG itu sendiri, iaitu Sustainable Development Goals, di mana ia amat penting untuk setiap individu ada pengetahuan dan juga ilmu tentang SDG ini, kerana ia sangat berkaitan dengan penjagaan alam sekitar. Dan objektif kami yang terakhir dalam melaksanakan kempen
biru itu hijau ini ialah agar dapat membantu golongan yang memerlukan, di mana di dalam online campaign kami ini kami ada mengadakan jualan amal straw besi, di mana keuntungan daripada jualan tersebut akan kami beli barangan keperluan dan disumbangkan kepada mereka yang memerlukan. Okey, pendekatan yang kami ambil dalam kempen yang akan kami laksanakan ini adalah awareness, advocacy dan filantropi. Okey, saya akan terangkan satu persatu. Dari bahasa mudahnya, kempen kami akan dijalankan berbentuk 2-in-1 lah. Di mana awareness dan advocacy digabungkan, iaitu memfokuskan kepada kesedaran bahaya straw plastik dan kelebihan atau faedah guna straw besi. Dan filantropi pula, kita akan mengadakan jualan prihatin di mana kita akan menjual straw besi yang sebagai alternatif yang kita maksudkan, dan keuntungan atau hasil jualan yang kita dapat daripada jualan tersebut kita akan sumbangkan kepada mereka yang memerlukan. Dalam kempen yang akan kita jalankan, kita akan mengadakan 3 aktiviti, iaitu yang pertama menghasilkan video. Video yang akan kita hasilkan ini merupakan online speaker, di mana kalau kita pernah tengok, konsep dia seakan-akan ML Studio, yang mana ada seorang speaker, dia akan menerangkan atau bercerita tentang sesuatu isu. Konsep yang sama akan kami gunakan dalam menghasilkan video ini, di mana seorang speaker akan bercakap-cakap atau menerangkan tentang isu, iaitu bahaya penggunaan straw plastik dan kelebihan menggunakan steel straw. Speaker yang terlibat dalam penghasilan video ini terdiri daripada ahli kumpulan kami sendiri, dan juga speaker jemputan yang akan kami jemput, iaitu daripada kelab YCC, Young Conservation Club, dan juga kumpulan 7 yang juga mengadakan kempen yang memfokuskan kepada bahaya penggunaan polystyrene, disebabkan skop kumpulan 3 dan kumpulan 7 yang seakan-akan sama, iaitu pencemaran persekitaran. Maka jemputan speaker daripada kumpulan 7 ini secara tidak langsung memenuhi matlamat terakhir pembangunan lestari, iaitu partnership, dan juga memeriahkan lagi lah kempen yang akan kita jalankan. Okey, dalam penghasilan video ni, pertamanya speaker jemputan kita daripada YCC akan menerangkan tentang pembangunan lestari secara keseluruhan, dan kemudian akan speaker kedua terdiri daripada ahli grup kami sendiri akan membentangkan tentang penggunaan straw plastik dan penggunaan straw besi, dan akhir sekali speaker daripada grup 7 akan membentangkan bahaya penggunaan polystyrene dan digantikan dengan alternatif, iaitu bring your own bekas. Okey, daripada video yang dihasilkan akan dipostkan kepada media-media sosial dan dihebahkan untuk ditonton oleh seberapa viewer yang akan tonton video tu, dan daripada situ kita akan mengadakan juga advokasi, iaitu pembelajaran secara tak langsung. Kita akan mengedarkan dalam bentuk kuis yang berkaitan dengan video. Sesiapa atau view yang melihat video yang dihasilkan akan menjawab kuis berdasarkan apa yang mereka lihat, dan akan disediakan hadiah juga untuk para pemenang, iaitu 3 pemenang. Okey, untuk filantropi, kita akan mengadakan jualan prihatin, di mana kita akan menjualkan steel straw tu kepada sesiapa yang ingin membeli, dan hasil jualan atau untung hasil jualan duit yang kita dapat, kita akan sumbangkan kepada mereka yang memerlukan, sama ada dalam bentuk duit ataupun kita akan beli barang makanan seperti beras, minyak, gula, dan diberikan kepada mereka yang memerlukan lah.
Itu dari segi filantropi. So seterusnya akan disambung oleh Era Izzati. Okey, seterusnya ialah expected impact ataupun kesan jangkaan yang kumpulan kami jangkakan hasil daripada melaksanakan online campaign ini. Yang pertama ialah penggunaan straw besi dan membawa bekas sendiri yang meluas dalam kalangan masyarakat. Okey, seperti yang telah diberitahu di dalam pengisian online campaign kami ini ada menerapkan tentang kepentingan penggunaan straw besi dan juga kami menyediakan alternatif jualan straw besi dan ada juga penerangan tentang kebaikan dalam membawa bekas sendiri, terutama apabila pergi ke kedai makan, restoran dan sebagainya, dalam mengelakkan penggunaan polystyrene yang boleh merosakkan alam sekitar. Jadi itu antara kesan yang kami jangkakan hasil daripada pelaksanaan online campaign kami ini. Okey. Expected impact ataupun kesan jangkaan yang berikutnya iaitu yang kedua ialah meningkatkan kefahaman tentang SDG iaitu Sustainable Development Goals dalam kalangan masyarakat. Okey, kita faham bahawa tidak semua individu mempunyai ilmu pengetahuan ataupun maklumat tentang SDG itu sendiri. Sedangkan pendidikan ataupun kefahaman tentang SDG itu perlu diterapkan dalam diri setiap individu agar dapat menyelamatkan alam sekitar daripada sebarang pencemaran yang tidak diingini. Oleh itu, kempen kami ini juga pastinya akan memberi kesan ataupun impak yang baik kepada masyarakat, khususnya dalam pengetahuan tentang SDG itu sendiri, memandangkan orang yang memberi maklumat tentang SDG yang kami jemput daripada YCC, iaitu orang yang memang berkepakaran tentang SDG dan dapat memberikan maklumat yang jelaslah tentang SDG. Seterusnya ialah kesan jangkaan yang ketiga. Kami jangkakan online campaign kami ini berpotensi dalam bekerjasama dengan masyarakat untuk memberi sumbangan kepada mereka yang memerlukan. Okey, seperti yang telah diberitahu oleh sahabat saya sebentar tadi, di dalam aktiviti kami yang ketiga, di mana kami akan mengadakan jualan amal dan sumbangan akan diberikan melalui keuntungan yang kami perolehi hasil daripada jualan straw besi tersebut. Dan ini amat baguslah kerana sumbangan yang bakal dijalankan bukan sahaja daripada kumpulan kami, malah hasil kerjasama juga dengan masyarakat yang turut sama membantu dengan membeli straw besi kami dan di samping membuat sumbangan amal kepada mereka yang memerlukan. Jadi secara kesimpulan ataupun rumusannya, kami berharap agar online campaign Biru Itu Hijau yang bakal kami laksanakan ini mendapat kerjasama dan juga mendapat sambutan yang baik, terutama sekali kepada masyarakat, memandangkan medium yang kami gunakan adalah platform media sosial. Oleh itu kami menjangkakan setiap viewer ataupun penonton kepada online campaign kami ini dapat memberikan kerjasama dengan menyertai kuis yang bakal kami adakan dan juga memahami apa yang cuba kami sampaikan agar dapat diaplikasikan dalam kehidupan seharian. Hal ini demikian kerana kami amat berharap agar setiap individu memahami tentang SDG iaitu Sustainable Development Goal dan kaitannya dengan penjagaan alam sekitar. Oleh itu, kami ingin mengucapkan terima kasih kerana sudi menonton video yang kami laksanakan ini dan semoga online campaign yang bakal kami laksanakan dapat dilaksanakan dengan jayanya dan mendapat kerjasama yang baik daripada semua masyarakat, terutama sekali yang menonton video kami ini. Terima kasih.